Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Nur Iqbal Hamjani. Tumpuan berita. Seramai 174 graduan Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak (IKMAS) telah menerima diploma masing-masing pada Majlis Convocation IKMAS ke-18 pada Selasa. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud di Dewan Majlis Islam Komplek Islam Sarawak di Kuching pada Selasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad turut menzahirkan ucapan syabas dan tahniah kepada graduan yang berjaya menamatkan pengajian. Katanya IKMAS juga disarankan memberi tumpuan dalam bidang kemahiran dengan menjalinkan hubungan strategik dengan Pusat Kemahiran Teknikal Sarawak (Sentex). Sementara itu, sebanyak 4 anugerah utama telah dianugerahkan kepada siswa dan siswazah IKMAS, antaranya Anugerah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Anugerah Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Anugerah Majlis Islam Sarawak Core Curriculum dan Anugerah Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak (SAHSIAH). Siswa dan siswazah ini telah menghabiskan pengajian dalam 3 peringkat, iaitu peringkat 2017 hingga 2020, peringkat 2018 hingga 2021 dan peringkat 2019 hingga 2022. Berita di Kapit. Projek Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication SMART yang dilancarkan menjadi pemangkin kepada hasrat Kerajaan Sarawak untuk memastikan rakyat negeri ini menikmati kemakmuran dalam ekonomi digital, infrastruktur dan teknologi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping berkata, projek SMART diperlukan bagi membolehkan pendigitalan dilaksanakan di kawasan pedalaman di seluruh Sarawak. Menurutnya, ekonomi digital adalah untuk semua rakyat Sarawak yang merupakan sektor baharu dibangunkan untuk mencapai status wilayah maju menjelang tahun 2030. Dengan adanya kesaling hubungan yang baik, ianya dapat merapatkan jurang digital di antara bandar dan luar bandar. Oleh itu, projek SMART memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan hasrat Kerajaan Sarawak yang tersebut. Dengan adanya SMART, akses kepada pendidikan berkualiti tinggi sepanjang masa bukan sahaja akan meningkatkan tahap literasi, tetapi juga turut membuka pandangan baharu dan peluang kepada pelajar dan guru di kawasan pedalaman. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi semasa majlis pelancaran projek SMART di Rumah Empawi, Sekukut Ulu Yong di Kapit pada Selasa. Hadir sama Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumiputera merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Goram, Jefferson Jamit Unyat, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang, Pengerusi Sarawak Digital Economic Corporation Berhad SDEC Tan Sri Dato' Amar Muhammad Mursyidi Abdul Ghani serta yang lain. Tambah Premier Sarawak, menerusi SMART juga rakyat Sarawak di kawasan pedalaman dapat mencipta kekayaan, meningkatkan kemahiran digital serta mendapat akses kepada pengetahuan. Ujarnya, internet berkelajuan membuka peluang baru kepada warga Kapit, khususnya di Nanga Sekukut Ulu Yong ini. Masa depan kita akan berkembang maju sebagai sebuah komuniti yang celik yang didorong oleh data dan inovasi. Dengan adanya internet, masyarakat luar bandar di Sarawak akan diberi platform untuk mengembangkan tahap sosioekonomi dan membina pangkalan perusahaan kecil dan sederhana yang kuat dengan menjalinkan pertalian baharu pada peringkat tempatan dan juga antara bangsa. Premier Sarawak juga optimis dengan menghubungkan komuniti pertanian di Sarawak secara digital serta mengadaptasi teknologi pertanian pintar dalam aktiviti pertanian. Sarawak berada di landasan yang betul untuk menjadi pengeksport bersih makanan menjelang tahun 2030. Sementara itu, masyarakat diseru untuk memberikan kerjasama kepada pelaksanaan projek pembinaan menara telekomunikasi di seluruh Sarawak bagi mencapai status wilayah maju pada tahun 2030.
Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata isu izin lalu telah menjadi kekangan kepada kelancaran pelaksanaan pembinaan projek itu. Selain daripada cabaran topografi di seluruh Sarawak, accessibility di seluruh Sarawak, mereka juga menghadapi cabaran izin lalu, well live. Ada orang kata tak boleh lalu di kawasan dia. Ini menjadi kekangan kepada progres pembinaan menara yang sudah diluluskan. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyempurnakan majlis pelancaran projek smart di Rumah Empawi Sekukut Ulu Yong di Kapit pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Julaihi berkata Sarawak akan membina 600 menara telekomunikasi dengan 300 daripadanya dilaksanakan dalam fasa pertama dan dijangka dilengkapi dengan kemudahan sepenuhnya menjelang hujung tahun ini. Ujarnya untuk bahagian Kapit sahaja terdapat 14 menara telah berjaya disiapkan. Sarawak sebenarnya ada 600 menara telekomunikasi. Fasa pertama ialah 300. Fasa kedua 300. Yang fasa pertama 300 sudah disiapkan dan ada di antaranya sudah dibekalkan dengan peralatan telekomunikasi. Yang lain di antara 300 fasa 1 sedang dilaksanakan oleh pihak SDEC. They are installing the equipment currently dan ianya disasarkan siap sepenuhnya menjelang hujung tahun ini. Beliau juga menambah pembinaan dalam fasa kedua yang juga melibatkan 300 lagi menara akan ditambah baik yang terus dilengkapi dengan peralatan telekomunikasi. Jadi maknanya apabila fasa kedua 300 lagi menara telekomunikasi yang dibina melalui SMA dan SDEC nanti akan dipasang serentak dengan peralatan telekomunikasi. Tak ada lagi menaranya siap, kualinya tak ada. So we learn the lesson. Berikut pula Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah telah menyempurnakan Majlis Perasmian Restoran Borneo Cultures Museum BCM pada Isnin. Menurut beliau, restoran baru tersebut akan menjadi tempat bagi pengunjung datang ke Kuching sama ada pergi ke museum atau ke restoran. Kuching will be another new restaurant Kuching Night. Those visitors who are coming down to Kuching, whether the idea to visit a museum or the idea just for sampahan, right? Because this restaurant will be operated not like the way or the time when museum is in operation. We have a separate entry in this restaurant, so it will be operating until 10:30. Turut hadir Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Hi Chang Ki, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi A. Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Forestry Corporation SFC, Zulkifli Muhammad Atun, Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Swinburne Insinyur Profesor Lau Hing Ho, Timbalan Pengarah Jabatan Museum Sarawak Dayang Maurizanah Awang Hadi. Berita diteruskan dengan mengenai projek pembinaan Jambatan Marudi telah mendapat perhatian umum apabila gagal disiapkan mengikut jadual hingga menyebabkan kontraktornya ditamatkan perkhidmatan. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pembangunan Infrastruktur Sarawak Insinyur Aidil Lariwu berkata, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak berusaha mencari jalan terbaik bagi mengatasi masalah kelewatan pembinaan jambatan ini dengan melantik kontraktor penyelamat. Setakat ia ditamatkan pada 15% lebih. Kontraktor penyelamat ini memulakan kerja awalan yang kebanyakannya di sebelah sini yang mungkin dianggarkan berapa dalam 40% baru start. Dia baru bermula, mungkin di dalam sekitar 1 ataupun 2% seperti yang kita tengok sekarang.
Katanya semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak pembinaan Jambatan Marudi di sini pada Selasa. Projek pembinaan Jambatan Marudi ini mula dilaksanakan pada 25 Januari 2019 dan sepatutnya siap pada 24 Januari tahun ini. Ujar Insinyur Aidil lagi, beliau telah dimaklumkan mengenai masalah dan kelemahan yang dihadapi kontraktor sebelum ini dan membawa bersama wakil jabatan dan agensi bertanggungjawab untuk mencari jalan penyelesaian terbaik kepada projek pembinaan Jambatan Marudi. Dengan akibat beberapa masalah seperti kelemahan kontraktor dan juga macam-macam lagi masalah-masalah. Jadi kita berusaha untuk mengatasi ini. Itu sebabnya kita pergi ke hari ini membawa semua pihak-pihak yang bertanggungjawab, TGA, MIPD dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan projek Jambatan Marudi ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi, Datuk Dr. Peguang Manggil berharap dengan pelantikan kontraktor baharu ini akan dapat menyiapkan pembinaan Jambatan Marudi ini mengikut tempoh yang ditetapkan. Saya merasa menaruh besar harapanlah kepada kontraktor yang telah dilantik untuk menyiapkan projek ini dalam masa yang telah akan ditetapkan di antara JKR dan juga pihak kontraktor. Manakala Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Dr. Peguang Manggil telah mengadakan tinjauan ke tapak pembinaan waterfront Marudi pada Isnin. Dalam lawatan kira-kira sejam itu, beliau telah diberikan penerangan oleh pihak kontraktor dan berpuas hati dengan status terkini pembinaan waterfront di Marudi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi itu juga meminta pemaju supaya kerja-kerja melibatkan laluan kenderaan dapat disiapkan segera bagi melancarkan aliran trafik. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu pembukaan stesen minyak Petronas yang baru nanti akan membolehkan stesen minyak siada itu ditutup dan kawasan itu akan dimasukkan di dalam landscape pembinaan waterfront Marudi. Turut hadir Pengerusi Majlis Daerah Marudi Edward Mendai, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMM dan ahli-ahli Majlis Daerah Marudi. Paparan seterusnya. Pasukan Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak Maksak bahagian Kuching muncul juara dalam kejohanan Maksak Sarawak Games 2022 tenis antara bahagian Sarawak yang telah diadakan di Bintulu pada 5 hingga 7 Ogos 2022. Mereka membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM1,200, piala pusingan, piala iringan dan medal. Sementara itu, naib juara disandang Maksak bahagian Sibu dengan membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM1,000, piala iringan dan medal, manakala tempat ketiga dimenangi Maksak Miri dan Maksak Limbang dengan masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM800, piala iringan dan medal. Sebanyak 11 maksak pelbagai agensi kerajaan, negeri persekutuan dan badan berkanun seluruh Sarawak telah menyertai kejohanan ini bagi memilih pemain yang akan mewakili Sarawak ke kejohanan maksak peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Kuching pada September ini. Sementara itu, 2 pemain telah menerima anugerah khas pemain terbaik iaitu Sanjay Bana dari Maksak Sibu bagi kategori lelaki dan Elmi Mulyani Ajaib Jamahari dari Maksak Kuching bagi kategori wanita dengan masing-masing menerima medal. Turut diadakan anugerah pemain paling senior lelaki yang disandang Ismail Luhi dari Maksak Sibu dan anugerah pemain paling senior wanita disandang oleh Elmi Mulyani Ajaib Jamahari dari Maksak Kuching dengan kedua-dua mereka penerima plak. Hadiah-hadiah kepada para pemenang telah disampaikan Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Datuk Muhammad Yaakob Karidi Restoran Kelab Kidurong Bintulu pada Ahad. Sekian edisi malam bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.